TV KPM. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot sukses SPM 2022. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, dalam keadaan baik-baik sahaja. Dan pada hari ini kita akan mengikuti sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Siapakah ustazah yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini ustazah kesayangan kita, tak lain tak bukan Ustazah Siti Rahmah Syahbudin, guru pendidikan Islam daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah sihat. Aiman apa khabar? Saya pun baik juga, alhamdulillah. Seronok hari ini. Lama tak nampak Aiman face to face. Kat TV selalu nampak. Tapi alhamdulillah kita rasa seronok sangat dapat bersama dengan ustazah sebab bila kita bersama dengan ustazah je pasti banyak tips yang kita dapat belajar daripada ustazah. Betul ustazah? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, jadi saya nak persilakan kawan-kawan saya untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey. Baik ustazah. Ya, mungkin mana ustazah. anak murid saya? Itu dia. Pakai baju batik hari ini ustazah. Ya, baju batik. Boleh ustazah kenalkan mereka terlebih dahulu? Okey, boleh. Okey, yang lelaki sebelah atas Muhammad Jufri Effendi. Lambai sikit Jufri. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelah kanan yang perempuan ialah Nurin Atika. Lambai sikit Nurin. Nurin Atika. Okey, sebelah bawah lelaki ialah Alexander. Ya, kita orang panggil dia Alex. Kita panggil dia Alex. Kemudian yang terakhir sekali Alia Sofia. Lambai sikit Alia. Baik, murid kita nampak dah bersemangat dan bersama dengan kita pada hari ini ustazah. Tapi sebelum tu, apa topik yang kita nak cerita hari ini ustazah? Okey, topik yang kita nak cerita hari ini ialah topik yang kita memang buat hari-hari Aiman. Apa tu? Kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik. Sendawa pula. Alhamdulillah, kejam kot. Tadi tu halal dan baik tak? Alamak. Jadi hari ini kita nak cerita tentang kewajipan mengamalkan makanan yang halal dan baik. Jadi macam mana? Apakah tips nak menjawab soalan ini? Kita bersama dengan ustazah. Dipersilakan ustazah. Terima kasih banyak Aiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, murid-murid semua bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah dalam slot sukses SPM bagi mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Pada hari ini, Aiman telah menerangkan tadi tajuk kita, salah satu tajuk dalam bidang ayat hukum iaitu kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik. Tajuk pun panjang ni Aiman. Betul Ustazah. Jadi maksudnya kewajipan ni memang kewajipan yang kita kena buat setiap hari ya murid-murid semua, tapi jangan risau. Penerangan ustazah ringkas, jelas dan mantap. Insya-Allah. Ni perasan. Okey. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk mengetahui teknik untuk setiap subtopik tu murid-murid semua, kita tengok dulu. Kita kena mengetahui dalam setiap topik tu, setiap tajuk dalam yang kita pelajari ni, apa dia sub-subtopik.
yang perlu dikuasai dalam setiap tajuk tu. Untuk kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik ada 5 subtopik. Ya, murid-murid semua ada 5 subtopik. Yang pertama, tuntutan hukum. Kerana tajuk ini bidang ayat hukum. Ayat hukum maksudnya kita mengkaji hukum yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Jadi ayat yang kita pilih pada hari ini yang dalam silibus kita ialah ayat 172 hingga 173 surah Al-Baqarah. Itu subtopik yang pertama. Subtopik yang kedua, kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz kulu min tayyibat. Ya, di sinilah kita nak ambil hukum ya, murid-murid semua. Kemudian subtopik ketiga, kriteria pemakanan. Subtopik keempat, kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsiah. Dan subtopik kelima, amalan pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan kita. Ustazah teruskan kepada tuntutan hukum ayat 172 hingga 173 surah Al-Baqarah. Sebelum itu kita lihat, dia ada 2 ayat kan? Murid-murid tengok semua ya, dia ada 2 ayat. Kita akan pergi lihat satu-satu ya, apa tuntutan hukum yang ada pada ayat 172 terlebih dahulu. Ni untungnya dengan Aiman ni, Ustazah nak minta tolong Aiman bacakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Dai Aiman. Okey, kita lihat nak tahu tuntutan hukum murid-murid semua. Maaflah, kita ni bukan orang Arab kan. Hidung pun tak berapa nak mancung. Jadi kena tahu terjemahan maksud. Ya, ayat 172 surah Al-Baqarah ini ialah wahai orang yang beriman. Siapa orang beriman sini, angkat tangan, angkat tangan. Ya. Okey, ya, very good ya. Angkat tangan ya. Kita lah ni ya, makanlah perintah Allah, makanlah daripada makanan yang baik. Yang maksud yang baik tu yang halal yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika benar kamu hanya menyembahnya. Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat 172 ini kita boleh bagi tiga bentuk fakta ya, 3 bentuk tuntutan ayat. Yang pertama, perintah untuk memakan makanan yang baik yang halal bagi memenuhi keperluan manusia untuk meneruskan kehidupan. Tuntutan yang kedua, memilih makanan yang mempunyai nilai kandungan zat yang terbaik untuk pertumbuhan tubuh badan. Manakala tuntutan ketiga, Islam menitik beratkan hanya pemakanan daripada sumber yang halal diiktiraf dalam kehidupan. Jadi ini adalah tuntutan, senarai tuntutan yang ada pada ayat 172 surah Al-Baqarah. Kita lihat pula apa ayat ada dalam ayat 173 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaflah suara saya tak sedap macam suara dari Aiman tadi ya. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging khinzir dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak dah kat sini ada tuntutan hukum ayat itu berlaku. Ada larangan Allah. Larangan apa? Allah mengharamkan kita. Disebut dengan jelas apa benda yang Allah haramkan kepada kita dalam ayat 173 surah Al-Baqarah ini. Kemudian ada lagi sambungan dia, murid-murid semua. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat. Nya ni apa kat sini? Nya ni makanan-makanan haram tadi. Ya? Sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas. Maksud dia makan makanan haram tu bukan sebab dia nak. Bukan sebab dia nak, tapi terpaksa. Kalau dia tak makan, dia akan, nyawa dia terancam. Itu maksud dia. Ya? Dan dia tidak pula melampaui batas, makan sekadar untuk alas perut. Bukannya makan kan macam-macam ya Iman buat tadi kan? Bukan ya, bukan. Okay, maka tidaklah ia berdosa. Siapa buat macam tu tak berdosa. Tapi siapa yang makan makanan haram tapi melampaui batas berdosa ya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani ya. Jadi ada 3 juga
juga tuntutan hukum dalam ayat 173 surah Al-Baqarah ini. Yang pertama sekali, Allah SWT mengharamkan untuk memakan apa tadi? Jelas kan dalam ayat tadi, bangkai, darah, daging khinzir dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah SWT. Contohnya dia sembelih sebab dia nak bagi makan dekat jin. Kan ada kepercayaan tahyul orang dulu-dulu ada yang buat macam tu kan. Pengharaman tersebut amat penting dalam memastikan kebersihan dan kesucian makanan. Jadi apa yang kalau Allah dia kata haram, kena ikut. Sebab sebenarnya itu semua baik untuk memastikan kebersihan dan kesucian makanan yang masuk dalam tubuh badan kita. Jika diabaikan akan beri impak kepada kesihatan tubuh badan dan akal. Contohnya proses sembelihan yang tidak dilakukan dengan betul, maka akan daging itu tidak berkualiti. Ya. Kemudian tuntutan yang terakhir, namun diharuskan, ya hukum yang seterusnya, namun diharuskan makan makanan daripada sumber yang haram dalam keadaan darurat tanpa melampaui batas seperti yang Ustazah dah terangkan tadi. Ya. Okey, jadi untuk subtopik ini soalan yang boleh keluar dalam SPM ialah soalan tuntutan hukum berdasarkan ayat. Jadi untuk tuntutan hukum ini jenis item dia ialah respon terhad. Konstruk kemahiran yang murid kena pakai adalah untuk konstruk kemahiran mengingat dan memahami. Jadi untuk teknik menjawab soalan subjektif bagi mata pelajaran ini adalah pertama, jawab dalam bentuk perenggan. Jangan bentuk point system ya, dan memberikan perintah atau larangan khusus yang terdapat dalam ayat yang diberikan dalam soalan. Dalam tajuk ini ayat 172 atau 173 surah Al-Baqarah dan jawab dalam ayat yang lengkap ya. Okey, jadi tips dia kat sini ada kena kenal pasti kata kunci pada nas Al-Quran dan terjemahan sebab kita tak tahu ya. Jadi kita kena hafal terjemahan, sebaiknya menghafal, senaraikan jumlah tuntutan hukum macam tadi saya dah tolong senaraikan. Sekarang ini senang kan Aiman, tinggal hafal saja ya murid-murid semua dan bina satu ayat lengkap. Ustaz pun dah bantu tadi untuk awak bina ayat yang lengkap. Okey, pergilah kita kepada soalan contoh. Ustazah nak tanya pada anak murid Ustazah ni. Okey. Soalan pertama, lengkapkan pernyataan berikut. Umat Islam diharuskan makan makanan daripada sumber yang haram dalam keadaan darurat tanpa. Siapa nak jawab? Siapa tu? Boleh angkat tangan. Satu markah. Siapa nak jawab? Okey, Alexander. Tanpa melampaui batas. Tanpa melampaui batas. Ya, betul. Satu markah untuk Alexander. Okey, soalan yang seterusnya. Firman Allah SWT ayat 173 surah Al-Baqarah ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma alai innallaha ghafurur rahim. Kalau tak hafal memang tak boleh nak jawab. Tapi kalau tengok ayat ni senang sangat jawapannya kan. Apakah larangan yang terdapat dalam ayat di atas? Siapa nak jawab? Okey. Silakan. Okey, Jufri. Larangan yang terdapat dalam ayat di atas ialah memakai bangkai, darah dan daging khinzir serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah SWT. Mari kita semak, betul tak? Ya, betul. Okay. 2 markah untuk Jufri. Ada lagi soalan yang boleh keluar daripada subtopik tuntutan hukum ni adalah soalan hukum dan alasan. Hukum dan alasan ni di jenis item dia respon terhad. Markah dia ada 2. Hukum betul, alasan betul 2 markah. Hukum betul, alasan salah 1 markah. Hukum salah, alasan betul 0 markah. Mesti jawab dalam bentuk poin atau jadual. Kenal pasti permasalahan situasi yang diberikan dan nyatakan hukum. Hukum tu sama ada hukum 5 atau hukum 2. Dan jelaskan alasan sebab yang menjadikan hukum tersebut berlaku. Tips yang Ustazah nak bagi untuk jawab soalan hukum dan alasan. Pertama, kena baca situasi dengan teliti, murid-murid semua. Lepas tu, pertama sekali cari dulu syarat sah. Syarat sah tu ialah sifat orang ke, sifat tempat ke, sifat masa ke dan lain-lain. Dalam situasi yang diberikan, jika ada, jawapannya mesti adalah jenis hukum 2. Jika tiada melibatkan syarat sah, tak ada perkataan, tak ada sifat dalam situasi itu, maka persoalan utama adalah perbuatan. Jika perbuatan, jawapan adalah jenis hukum 5 iaitu wajib ke, sunat ke, harus ke dan sebagainya ya. Jadi perbuatan dan perkara wajib, sunat, harus, makruh, haram akan memberikan jawapan jenis hukum 5. Jawapan bagi alasan ada terdapat pada situasi yang diberikan ya. Contoh soalan untuk hukum dan alasan ya, yang untuk subjektif ya, soalan contoh subjektif. Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut. Situasi pertama, Malik telah meminum darah ular dengan tujuan meningkatkan stamina tubuh badannya. Siapa nak bagi jawapan? Okey, apakah silakan. hukumnya? Okey, Atika. Haram.
meningkatkan stamina badan tidak termasuk dalam keadaan darurat. Ya, darah ular dah tentulah haram kan, kerana apa? Beracun kan. Jadi hukumnya haram kerana meningkatkan stamina, tidak termasuk dalam keadaan yang darurat. Okey, Ustazah boleh pergi soalan kedua ke Aiman? Okey, silakan Ustazah. Boleh. Okey, kita pergi tengok pula situasi yang kedua. Ahmadi memakan nasi goreng. Sedap ni. Kepunyaan kawannya lagi sedap. Tanpa kebenaran. Masya Allah. Siapa boleh bagi hukum dan alasan dia? Saya Ustazah. Okey, Alia. Hukum dia haram. Alasan dia, nasi goreng itu diperoleh daripada sumber yang haram. Ya, diharam kenapa? Sebab tak ada kebenaran. Maknanya Ustazah, diharam. di antara perkara-perkara yang penting dalam kita nak menjawab soalan untuk apa yang Ustazah sebut sebentar tadi, lagi tak nak kena hafal Ustazah. Ya, kena Itu hafal dia. dan kena tahu, kena faham dia punya Kena konsep. faham konsep. Dia paling penting sekali tahu ayatnya dan tahu maksud ayat tersebut. Betul, Senang nak jawab kan? Ya, Okey, senang. baik. Kita nak berehat seketika Ustazah. Para penonton Boleh. jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4. Tadi sebut pasal ular tu Ustaz. Ya, betul. Padanya kita dilarang makan khinzir, darah dan macam-macam lagi Ustaz. Ya, betul. Kalau orang kata dalam keadaan darurat, barulah kita boleh makan, itu pun sekadar yang Alas terbatas perut. saja, alas perut Ya, saja. Baik Ustazah, ya. untuk segmen kali ini, apakah yang Ustazah akan kongsikan? Untuk segmen kali ini, Ustazah nak ajar murid-murid semua bagaimana kita nak mengistimbat hukum. Daripada ayat tadi itu, 172 hingga 173 tu, dekat mana sebenarnya kita, ayat yang mana, perkataan yang mana, kalimah yang mana yang menunjukkan yang inilah larangan, yang inilah perintah. Ya? So, Ustazah boleh sambung ni Aiman? Silakan Ustazah. Ya, okey. Mari murid-murid semua istimbat hukum ayat 172 hingga 173 surah Al-Baqarah. Ya, dia ada pada ayat 172 surah Al-Baqarah. Ya, untuk tajuk ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Jadi kita lihat pada kalimah yang Ustazah warnakan warna kuning, kulu min thayyibat. Di situlah ya kalimah, potongan kalimah diambil untuk menjadi hukum bagi ayat ini, ya. Okey, jadi di sini Ustazah dah sediakan ayat dia murid-murid. Ya, jadi ini sebenarnya skema jawapan. Ya. Skema jawapan boleh copy paste. Boleh copy paste dalam ujian murid-murid nanti, ya. Okey. Kaedah istimbat hukum. Ulama mengistimbat, apa hukum dia? Kewajipan memakan makanan yang halal. Kita ni wajib kan? Ya, murid-murid semua, Aiman, kita ni wajib memakan makanan yang halal. Di mana datang wajib ni? Gitulah ceritanya ni. Di mana datang wajib ni? Datang wajib ni murid-murid semua sebab dekat ayat 172 ni surah Al-Baqarah, Allah letak perkataan ini. Kulu min thayyibat, yang bermaksud dalam bahasa Melayunya, makanlah daripada makanan yang baik. Baik tu di sini maksudnya yang halal, bukan makanan yang tak memukul, ya. Okey, makanan tu memang tak pernah memukul kan. Yang halal maksudnya, ya, yang halal. Jadi lafaz ini, lafaz kulu ni, kulu. Ya, kulu ni dia merupakan fi'lul amri. Fi'il amr ni maksudnya dalam bahasa Melayu dia kata perintah, ayat perintah. Ya. Yang menunjukkan perintah untuk memakan makanan yang baik-baik kan. Allah dah letak kan, kulu min thayyibat. Kulu, makanlah. Allah suruh, makanlah. Makan apa? Min thayyibat. Yang baik-baik je. Jadi ulama mentafsirkan, murid-murid semua ulama mentafsirkan yang baik tu maksudnya yang halal, ya. Okey, jadi setiap perintah daripada syarak memang anak-anak, ya, ulama memang dah gazetkan, ya, hukumnya adalah wajib. Jadi oleh itu ulama mengistimbat hukum wajib memilih makanan yang halal dan berkhasiat dalam kehidupan seharian. Ya, halal saja tak cukup, mestilah berkhasiat. Berthayyibat tu maksudnya yang boleh memberikan khasiat dan zat kepada tubuh badan kita, ya. Okey, itu
kaedah istinbat hukum. Jadi macam mana nak jawab soalan istinbat hukum dalam ujian ni? Istinbat hukum ni murid-murid semua, dia jenis item dia respons terhad. Ya, markah untuk istinbat hukum ni biasanya dia tawarkan 4 markah. Iaitu satu isi, satu markah. Yang mana satu markah dia nanti ustazah akan bagi tahu yang mana satu, ya. Jadi teknik dia jawab dalam bentuk point. Ya, point tu yang macam ni lah, ada tek lalat ni, ya. Jadi isi jawapan dia mestilah mengemukakan lafaz sama ada suruhan tu sama ada wajib ke, sunat ke atau sunat muakkad. Kalau suruhan, kalau larangan pula sama ada haram, makruh atau makruh tanzih, ya. Kemudian lepas dah letak lafaz tu maksud dia apa, tuliskan makna lafaz, kemudian tunjukkan arahan lafaz tu yang terdapat dalam ayat tu apa arahan dia dan memberikan kesimpulan hukum. Ustazah macam susah je nak cerna kan. Inilah ustazah dah buat semalam. Murid-murid semua acuan istinbat. Anak-anak murid ambillah acuan ni, ambil. Ustazah bagi free je. Dekat Didik TV bagi. Cara ulama mengistinbat hukum, ini ayat awak. Ya, ini ayat awak dalam ujian, cara ulama mengistinbat hukum. Awak letaklah nombor ayat dan surah atau rumusan hadis. Lepas tu sambung lagi ayat awak dengan berdasarkan lafaz apa. Kemudian tulis kalimah daripada Al-Quran. Ini semua boleh pakai ya untuk semua ayat hukum dan hadis hukum, ya. Kemudian yang bermaksud apa terjemahan dia dalam bahasa Melayu. Kemudian sambung lagi ayat awak, lafaz ini merupakan apa, fi'il amri ke, fi'il nahi ke, ya, lamul amri ke, yang menunjukkan apa, perintah, larangan dan sebagainya. Oleh itu, ulama mengistinbat hukum. Hukum apa? Contohnya dalam subtopik kita ni, kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik. Ya, itu contoh nak guna acuan istinbat yang ustazah buat ni. Jadi, pergilah kita kepada soalan contoh dia. Macam mana nak jawab? Jadi, untuk istinbat hukum ni, walaupun ustazah bagi tadi acuan ni, ini untuk jawab soalan subjektif. Tapi bukan bermakna untuk bahagian A dalam SPM tak ada. Ada. Ya, ini contoh soalan dia. Lengkapkan pernyataan berikut. Lafaz kulu dalam ayat di atas adalah dalam bentuk fi'lul amri yang menunjukkan perintah untuk memakan. Siapa nak jawab? Satu markah. Okey, Alexander. Makanan silakan. yang baik. Makanan yang baik. Makanan yang baik, betul ya. Okey, seterusnya soalan seterusnya. Okey, ini untuk soalan contoh subjektif ya dalam ujian. Firman Allah SWT, ya, dia akan bagi ayat, kemudian dia akan bagi soalan. Jelaskan cara ulama mengistinbat hukum ayat 172 surah Al-Baqarah, 4 markah. Macam mana nak jawab? Jadi acuan tadi tu awak pergi potong-potong je, jadikan dia bentuk point. Inilah dia contoh. Alamak, salah pula. Suruh orang jawab dulu. Okey, silakan siapa nak cuba? Kelupaan. Okey. Okey. Saya sahabat. Okey, Jufri. Cara ulama beristinbat hukum ayat 278 surah Al-Baqarah dengan berdasarkan lafaz kulu min thayyib, yang bermaksud makanlah daripada makanan yang baik, yang halal. Lafaz ini merupakan fi'il amri yang menunjukkan perintah untuk memakan makanan yang baik-baik. Oleh itu, ulama wajib memilih makanan yang halal dan berkhasiat dalam kehidupan seharian. Okey, jadi sebenarnya dia ulang saja kan? Dia ulang apa yang kita dah bincangkan tadi. Jadi yang ustazah punya acuan tadi hanya bentukkan dalam bentuk poin sahaja. Yang tadi tu sengaja buat acuan supaya anak-anak murid semua senang nak hafal dalam satu perenggan. Ya. Jadi berdasarkan lafaz kulu min thayyibat, betul, ada dalam ayat. Kemudian makanlah daripada makanan yang baik, betul, 2 markah dah kat situ. Kemudian lafaz ini merupakan apa? Kulu ni fi'lul amri yang menunjukkan perintah, ini pun 1 markah di sini. Kemudian oleh itu ulama beristinbat hukum apa? Wajib memilih makanan yang halal dan berkhasiat dalam kehidupan seharian.
pun satu markah di sini. Jadi markah dia ada di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi dapat 4 markah untuk Jufri. Maknanya dah ada acuan dah, tinggal masukkan je. Ustazah dah bagi dah. Eksklusif Ustazah. Ya, eksklusif di baik. Didik TV. Di Didik TV. Baik, para penonton sekalian, ada lagi tips yang Ustazah akan berikan kepada kita. Tapi sebelum tu Ustazah, kita berehat seketika. Boleh. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot sukses SPM 2022. Saya punya kegemaran Ustazah Kalau makan, kalau kat kedai saya suka makan kambing. Sedap Ustazah Sedap. Tapi macam mana pun Ustazah dah sebutkan kepada kita, antara benda yang menjadi satu benda yang kemestian kepada kita, cari makanan-makanan yang dapat mendatangkan manfaat kepada kita Ustazah kan. Betul. Okey, baik. Untuk slot ataupun segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Ya, jadi macam Aiman cakap tadi, itu kewajipan kita murid-murid semua setiap hari untuk mengamalkan pemakanan halal dan baik. Jadi di sini Ustazah akan kongsikan apa dia kriteria pemakanan yang halal dan juga yang haram agar kita menjadikan panduan dalam pemilihan makanan kita pada setiap hari. Itu dia. Okey Ustazah. Okey, ya, Ustazah teruskan ya Aiman. Silakan. Okey. Kriteria pemakanan ada 2 jenis, iaitu kriteria pemakanan yang halal dan kriteria pemakanan yang haram. Ya. Jadi biasanya kalau kita tengok dah satu-satu dulu, susah nak terangkan, tak tengok lagi. Okey, yang pertama kriteria pemakanan yang halal. Kriteria pemakanan yang halal dia pertama sekali kriteria dia pertama tiada dalil daripada Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Ya, seperti memakan daging rusa, landak dan sebagainya. Landak pernah makan Aiman? Tak pernah pula. Kan? Macam rasa pelik kan? Tapi rupanya halal. Ya, landak tu rupanya halal. Sebab apa? Tiada dalil pengharaman. Ya, jadi kita pegang itu. Formula dia pertama, tiada dalil pengharaman. Tapi jangan risaulah. Sebab ulama dah senaraikan untuk kita. Kita tinggal rujuk buku fikah aja. Ya, mana satu dalil ada yang dalil pengharaman untuk makan makanan ini. Dan Ustazah akan kongsikan juga dengan murid sekejap lagi. Ya. Okey, kriteria yang kedua. Makanan yang halal ni, makanan ini mestilah tidak beracun. Dia beracun, dia tidak masuk dalam kategori makanan yang halal. Tak boleh. Seperti apa? Buah tin dan kurma. Ini gambar buah tin. Kalau siapa-siapa murid yang tak pernah tengoklah buah tin. Ya, dia ni wujud di negara padang pasir. Ya. Okey, itu kriteria kedua yang halal. Kriteria pemakanan halal yang ketiga, suci dan bersih. Seperti hati dan limpa. Masa Ustazah baca ni kan? Masa Ustazah nak mengajar kan? Kenapa dia bagi contoh hati dan limpa ya? Kan dia pelik. Jadi sebenarnya hati dan limpa ni dia sebenarnya darah. Ya, tapi kenapa darah ni kita tak boleh makan? Ya, kalau ikutkan darah ni ada dia punya dalil pengharaman tak boleh makan darah. Tapi hati dan limpa ni adalah organ yang suci dan bersih sebab darah dia tidak mengalir. Dan dia sebenarnya baik untuk kesihatan kita, boleh menambahkan darah pula. Ya, jadi Allah cipta hati dan limpa ni ada termasuk dalam makanan yang halal. Ya. Okey, jadi kriteria yang seterusnya, binatang yang disembelih mengikut syariat Islam dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham betul-betul. Tak semua binatang yang disembelih tu halal. Tak semestinya. Dia mesti ikut kaedah penyembelihan yang betul menurut ajaran Islam. Yang pertama, dia punya syarat ialah kena sebut nama Allah sebelum menyembelih. Niat menyembelih tu, saya nak sembelih ni kerana saya nak makan daging yang halal. Itulah niat dia kan. Tapi sebelum nak sembelih tu, bismillah, Allahu Akbar. Macam tu maksudnya. Ya? Serta memutuskan urat halkum dan urat mari. Jadi syarat yang seterusnya dalam sembelihan secara Islam, urat halkum ni saluran tekak. Ya, dan marih ni saluran makanan yang ada dekat leher binatang-binatang yang disembelih. Sebelum semua binatang kecuali binatang laut ya, dia kena disembelih sebelum dimakan ya. Okey, jadi mesti dia punya syarat putus urat halkum dan urat mari. Ustazah, kalau putus kepala Ustazah?
Terus Kita kepala tengok urat halkum dia dulu. Mari, putus ke tak? Ya? Ya, Ustazah no comment. Kena tengok betul-betul ya teknikal dia macam mana. Okey, itu kriteria makanan yang halal. Kita tengok kriteria pemakanan yang haram. Yang pertama, dia sebalik daripada pemakanan yang halal tadi. Yang pemakanan yang halal tiada dalil pengharaman. Jadi, jika ada datang dalil yang mengharamkannya, seperti memakan binatang yang tidak disembelih mengikut syariat Islam, macam yang ayat tadi 173 surah Al-Baqarah, maka dia masuk dalam kategori makanan yang haram. Kemudian, makanan yang beracun, tu memang walaupun dia cendawan. Kan? Nampak cendawan. Pernah makan cendawan, Aiman? Pernah, Ustazah. Sedap kan? Sedap. Mushroom soup. Tapi tak semua cendawan boleh dimakan. Yang beracun tidak boleh sebab dia haram. Kerana memberikan kemudaratan pada tubuh badan seperti memakan ikan buntal. Inilah rupa ikan buntal. Tengok pun takut nak makan. Ya? Okey. Kemudian kriteria seterusnya makanan yang kotor seperti darah dan najis. Sama ada daripada manusia ataupun haiwan. Ya? Memang ni tak payah terangkanlah. Okey, haiwan, kriteria keempat, haiwan yang menjadi bangkai disebabkan sembelihan yang dilakukan tidak memutuskan urat halkum dan urat mari atau mati akibat dilanggar kenderaan. Jadi haiwan-haiwan yang cara sembelihan dia tidak ikut syariat Islam, kita namakan dia bangkai walaupun dia disembelih. Tapi kalau dia tak betul cara dia, yang nak menyembelih tu, contohlah takut nak pegang pisau first time kan, sampai tak putus urat halkum mari, ya. Murid saya dah buat amalia sembelihan kat sekolah ya, memang ada yang menjadi bangkai ya. Jadi itu contoh dia ya, bangkai. Jadi bangkai ini dia memang masuk dalam kriteria pemakanan yang haram ya. Okey. Jadi untuk kriteria pemakanan dia adalah masuk dalam kategori senarai isi. Senarai isi ni kriteria tadi dia respon terhad. Jadi, untuk menjawab, anak-anak murid kena guna kemahiran mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis sebab soalan dia boleh jadi banyak jenis. Ya. Teknik menjawab untuk soalan subjektif, mesti jawab dalam bentuk poin. Kemudian, memberikan ciri baik pada suatu perbuatan atau isu yang dikemukakan. Nyatakan isi, kalau soalan tu guna kata tugas nyatakan, bagi isi saja. Kalau soalan tu guna kata tugas jelaskan, ayat dia mesti lengkap sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Kalau kata tugas soalan tu terangkan atau huraikan, mesti bagi isi, mesti bagi kata hubung, maksud, agar, kerana, supaya, untuk dan bagi huraian. Okey. Bagi soalan contoh, nyatakan betul atau salah bagi pernyataan berikut. Walaupun hati dan lipa merupakan organ binatang yang punya darah yang banyak, namun kedua-duanya halal dimakan kerana suci dan bersih. Betul atau salah? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Okey, Atika. Jawapannya betul. Ya, betul. 1 markah untuk Atika. Soalan kedua. Lengkapkan pernyataan berikut. Syarat binatang yang disembelih mengikut syariat Islam ada dengan menyebut nama Allah SWT serta memutuskan apa? Okey. Jawab Ustazah. Okey, Alia. Jawapannya urat halkum dan mari. Ya, urat halkum dan urat mari. Ini memanglah ya. Okey, seterusnya gariskan jawapan di bawah. Haram makanan yang beracun dan memberikan kemudaratan pada tubuh badan seperti memakan ikan buntal ke ikan hiu. Okey, silakan. Saya Okey, Alexander. ikan buntal. Ikan buntal. Ya, jawapannya ikan buntal. Jadi cara jawabnya mesti gariskan di pilihan jawapan yang diberikan ya. Okey, kemudian kita pergi pada soalan contoh subjektif. Senaraikan 2 kriteria pemakanan yang halal. 2 markah. Siapa nak bagi jawapan? Saya Ustazah. Okey, Jufri. Suci dan bersih dan binatang yang disembelih mengikut syariah Islam. Okey, Jufri, mulakan dengan penyata jawapan ya. 2 kriteria pemakanan yang halal ialah letak poin sistem, suci dan bersih. Kalau senaraikan dia tak perlu panjang-panjang. Ya, cukup 3 perkataan dah cukup. Binatang yang disembelih mengikut syariat Islam, tak perlu beri contoh dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya, soalan contoh subjektif, jelaskan 2 kriteria pemakanan yang haram. Siapa nak bagi jawapan? Silakan. Okay. Atika? 2 kriteria pemakanan yang haram ialah makanan yang kotor seperti darah dan najis, sama ada daripada manusia atau haiwan. Haiwan yang menjadi bangkai disebabkan sembelihan yang dilakukan tidak memutuskan urat halkum
dan marih atau mati akibat dilanggar kenderaan. Okey, sangat bagus. 2 markah untuk Atika. Kalau jelaskan, jawapan dia mesti lebih daripada 4 patah perkataan. Boleh sambung lagi ke? Boleh, silakan. Boleh. Ustazah. Okey, satu lagi soalan yang boleh tanya Ustazah laju. Soalan perbezaan boleh dikeluarkan daripada tajuk kriteria pemakanan yang halal dan haram kerana dia ada wujud perbezaan ya. Jadi perbezaan ni satu isi satu markah, 2 markah. Kalau dia over 2 markah maksudnya ada 2 perbezaan atau 2 perbandingan kena bagi. Kalau 4 markah 4 perbezaan. Salah satu tidak tepat, kosong markah. Kejam ya. Okey, jawab dalam bentuk jadual atau kotak lebih bagus. Perbezaan tadi mestilah sama aspek dalam satu baris yang sama. Jangan bagi lain-lain. Pening. Ustaz-ustazah nak baca ya. Satu perbezaan tadi sekurang-kurangnya 3 patah perkataan. Okey, soalan dia, jelaskan 2 perbezaan antara kriteria pemakanan yang halal dengan kriteria pemakanan yang haram. Siapa nak jawab? Saya Ustazah. Okey, Alia. 2 perbezaan antara kriteria pemakanan yang halal dengan kriteria pemakanan yang haram ialah kriteria pemakanan yang halal tiada dalil yang mengharamkan seperti memakan daging, rusa, landak dan sebagainya. Kedua, makanan yang tidak beracun seperti buah tin dan kurma. Untuk kriteria pemakanan yang haram, datang dalil yang mengharamkan seperti memakan binatang yang tidak disembelih mengikut syariat Islam. Dan kedua, makanan yang beracun dan memberikan kemudaratan pada tubuh badan seperti memakan ikan buntal. Ya, tahniah untuk Alia Sofia 4 markah. Tengok ni ya, murid-murid semua dia ada 2 buat dalam jadual. Halal, haram. Dalil, dia sebut dalil. Dia beracun, dia sebut beracun. Kena sama aspek dalam satu baris yang sama baru layak dapat markah. Itu dia. Baik, jangan kita kita abaikan markah-markah tu disebabkan 1-2 markah menyebabkan beza A dengan B. Betul Ustazah? Betul. Okey, baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sifan Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4. Baik Ustazah, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, jadi kita dah belajar tadi macam mana apa tuntutan hukum, macam mana kaedah istinbat hukum. Jadi Ustazah nak tekankan tentang kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsiah. Sebab kita makan hari-hari, sebenarnya apa yang kita makan hari itu mempengaruhi akhlak kita. Ya, macam mana apa kita hari ini sebenarnya itu adalah terpengaruh dengan apa yang kita makan. Ya, okey. Jadi kita kena memilih makanan yang halal, memilih makanan yang baik, yang berkhasiat, sumber yang halal. Kenapa? Kerana pertama, pemakanan yang halal lagi menyihatkan akan menghasilkan sistem metabolisme badan dengan meningkatkan tahap antibodi terhadap penyakit di samping membentuk akal fikiran yang sihat dan cerdas. Sekarang ni kan Aiman, ya, 24 jam cukup ke Aiman? Tak cukup. Kan? Kan macam tak cukup. Jadi sebenarnya dengan mengamalkan makanan yang sihat murid-murid, kita walaupun kita contohlah rehat tidur 6 jam je sebenarnya cukup. Yang penting jangan rosakkan badan kita yang Allah dah bagi ni. Ya. Okey, itu kepentingan pertama. Kepentingan kedua, hasil daripada sumber. Ini tadi makanannya, ini tengok pula sumber dia ya murid-murid semua. Hasil daripada sumber makanan yang halal dan suci, umat Islam akan tengok ni banyak faedahnya murid-murid semua. Yang pertama, mudah memperoleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana benda yang baik-baik je masuk. Apa yang kita dapat, benda-benda yang baik pun mudah nak terima. Baik, jumpa baik. Baiklah dia ya. Kemudian mudah menerima dan menghafaz pelajaran. Ya, ini pun memang sangat diperlukan oleh murid-murid semua ya. Kena jaga pemakanan kita murid-murid supaya mudah dan menerima dan menghafaz pelajaran, itu yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, dapat memperoleh kekhusyukan dalam melakukan ibadat. Mudah. Makanan yang baik ni rupanya dia boleh melawan jin dan syaitan tu. Dia jadi benteng tameng dekat diri kita. Jadi pilihlah makanan yang halal dan baik. Jadi apa lagi kepentingan? Ada lagi kepentingan dia. Mematuhi larangan pemakanan yang diharamkan akan menjamin. Ini Allah yang jamin ya, bukan Ustazah. Ya, menjamin lahirnya akhlak yang baik dan mendapat rahmat serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana makanan yang baik ni dia macam umpama magnet. Magnet kepada apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Jadi kepentingan seterusnya memakan makanan yang haram dan syubhah. Syubhah ni dia macam tak haram tapi dia tak pasti halal. Jadi baik tak payah makanlah, ya. Menyebabkan apa? Amal ibadatnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok ya murid-murid semua betapa bahayanya makanan yang haram ni boleh menyebabkan doa tidak dimakbulkan. Kalau doa tak dimakbulkan oleh Allah, kita nak minta dengan siapa, Aiman? Betul, Ustazah. Kan tak tahu nak minta dengan siapa. Jadi kena jaga supaya doa kita dimakbulkan, supaya Allah sentiasa memberi kita bantuan, ya. Dan kepentingan terakhir, mengamalkan pengambilan gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, stroke, darah tinggi dan sebagainya. Kerana apa? Memasukkan benda-benda yang tak elok pada badan. Jadi kalau ada kawan kita yang tengah diet tu, support dia. Jangan, alang kau ni, kita ni hidup lama lagi. Kalau kita tak jaga makan, memang hidup sekejap je lah lagi tu. Jadi kena jaga makan. Tapi memang betul, ajal maut di tangan Tuhan. Tapi kita mesti berusaha, ya, mesti berusaha untuk menjaga badan kita. Okey. Amalan pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan. Bagaimana kita boleh mengamalkan? Pertama, mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar tentang makanan yang halal seperti JAKIM dan pakar pemakanan, ya. Kalau pakar makanan ni tanyalah orang yang tahu pasal nutrisi, ya. Kalau JAKIM ni pasal halal tak halal sesuatu produk yang kita beli, ya. Kemudian menyembelih binatang mengikut syariat yang betul serta menyebut nama Allah SWT. Ini kita dah bincangkan tadi. Kemudian apa lagi cara dia untuk kita selalu makan makanan yang halal? Sentiasa menjauhkan diri daripada makanan syubhah yang boleh memberi kesan mudarat kepada tubuh badan dan akal. Jadi nampak makanan atas meja, pizza, penuh lagi. Chicken pepperoni, sedap kan? Tapi boleh ke kita makan? Tak boleh kalau tak tahu siapa punya, ya, syubhah, ya. Okey, seterusnya, memastikan makanan yang dibeli hendaklah mempunyai logo halal yang diiktiraf. Sekarang ni banyak logo halal, tapi macam-macam. Kita yang kena ambil tahu, ya, mana satu logo yang diiktiraf dan bukan. Kemudian memastikan kandungan makanan bersumberkan bahan yang suci dan bersih. Jadi kalau kita nak beli produk kat luar tu, kena buatlah kajian sikit, jangan malas. Jangan malas. Sebab ini untuk kita punya tubuh badan sendiri dan untuk kesihatan kita, ya, supaya kita juga yang senang beribadah. Okey. Jadi untuk subtopik ini, kepentingan nak amalan makanan yang halal, dia adalah termasuk dalam jenis soalan senarai isi. Soalan senarai isi untuk kepentingan nak amalan ni, jenis itemnya respon terbuka. Dia boleh menerima jawapan selain daripada apa yang ada dalam buku teks. Konstruk dia, kemahiran yang anak-anak perlu guna ialah mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis, sebab senarai isi ni jenis soalan dia boleh jadi lebih besar, ya. Teknik menjawab soalan subjektif, jawab dalam bentuk poin. Dan kalau kata tugas dia nyatakan, bagi isi saja. Kalau kata tugas dia jelaskan, bagilah ayat yang lengkap. Dan kalau kata tugas dia terangkan atau huraikan, dia punya formula ialah isi plus kata hubung plus huraian, ya. Okey. Kita tengok soalan contoh objektif, ya. Lengkapkan pernyataan berikut. Mengamalkan pengambilan gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya apa? Seperti diabetes, stroke, darah tinggi dan sebagainya. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Okey, Alexander. Penyakit-penyakit kronik. Ya, penyakit-penyakit kronik. 1 markah untuk Alex. Kemudian seterusnya, lengkapkan pernyataan berikut lagi. Antara amalan pemakanan yang halal ialah menyembelih binatang mengikut syariat yang betul serta menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Jufri terkejut Ustazah, tiba-tiba dia bercakap, ya. Serta menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. 1 markah untuk Jufri. Kemudian seterusnya, nyatakan betul atau salah bagi pernyataan berikut. Makan makanan yang haram dan syubhah menyebabkan amal ibadatnya akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, Atika, tak habis bagi Ustazah baca soalan dia angkat tangan. Okey, silakan. Jawapan dia salah. Salah? Kenapa salah? Sepatutnya tidak akan diterima. Ustazah saja buat tidak. Nak tengok baca tak? Kan? Okey, seterusnya. Gariskan jawapan di bawah. Mematuhi larangan makanan yang diharamkan akan menjamin lahirnya akhlak yang mahmudah atau mazmumah. Baik dan mendapat rahmat serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak yang apa?
Saya nak jawab Hazah. Okey, Alia. Mahmudah. Mahmudah, alat yang mulia ya. Okey, 1 markah untuk Sofia. Okey, kita pergi soalan contoh subjektif. Jelaskan 2 amalan pemakanan yang halal dalam kehidupan, 2 markah. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Tadi seronok awak jawab sikit-sikit ya, ni panjang. Ha. 2 amalan pemakanan yang halal dalam kehidupan ialah memastikan makanan yang dibeli hendaklah mempunyai logo halal yang diiktiraf. Okey. Yang kedua, Macam Ustazah tadi. Okey. memastikan kandungan makanan bersumberkan bahan yang suci dan bersih. Ya, 2 markah untuk Alex. Kemudian terangkan 2 kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsia. Siapa ingat Ustazah punya penerangan tadi? Tak ada siapa nak angkat tangan pula dah. Okey, silakan. Ya, Jofri. 2 kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsia ialah pemakanan yang halal lagi menyihatkan akan menghasilkan sistem metabolisme badan kerana meningkatkan tahap antibodi terhadap penyakit. Kedua, hasil daripada sumber makanan yang halal dan suci akan mudah memperoleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kerana mudah menerima pelajaran. Ya, jadi tekniknya kat sini kena ada penyata jawapan, kena bagi isi. Ini Ustazah ambil daripada buku teks, tapi dia boleh juga menerima isi yang sesuai. Kena ada kata hubung kerana, kena ada huraian. Begitu juga dengan isi jawapan yang kedua. Itu dia, Zah. dia. Maknanya ini mungkin baru saya nak tanya tentang rumusan tu, Zah. Silakan. Terus pula Tengah kan keluar Aiman rumusan. kan. Dia boleh bagi rumusan tadi? Silakan, Ustazah. Okey, jadi murid-murid semua rumusan yang kita selama 1 jam kita bersama-sama kali ini, Ustazah sangat-sangat mengharapkan murid-murid semua dapat menyatakan 5 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik dengan betul. Kemudian Ustazah mengharapkan murid-murid semua dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis dan bentuk soalan SPM yang Ustazah dah kongsikan tadi yang boleh terhasil daripada tajuk kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik dengan jelas. Kemudian Ustazah juga mengharapkan dah tahu bentuk soalannya, murid-murid pun kenal pasti juga teknik sekurang-kurangnya 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik ini dengan betul. Masya Allah. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah atas penjelasan yang diberikan. Barulah saya faham. Rupanya patutlah mak-mak kita ni masak makanan yang cukup berkhasiat untuk kita kan. Patutlah rupanya kita cepat betul membesar kan Membesar. kalau kita makan kat rumah. Okey, baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa jaga makanan anda dan jangan lupa baca bismillah. Okey, ada hari kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.